Okay, kita mula semula. Okay, boleh dengar suara cikgu? Boleh. Boleh. Boleh, Okay, so kita berhenti sebelum pada ni. Okay, untuk tajuk sebatian karbon ni, untuk tajuk sebatian karbon, dia sama dengan lebih kuranglah dengan tajuk garam. Di mana tajuk ini memang pelajar-pelajar kata sukar. Kenapa sukar? Sebab dia kena banyak mengingat lah. Okay. Jadi ni kita belajar pada 8 bulan hari tu. 8 bulan hari tu kita belajar pertama sekali tentang sebatian karbon. Ni awak kena hafal. Hafal apa dia? Tentang siri homolog yang kita belajar ni. Iaitu kita ada 6 siri homolog. Ana, ina, alkana, alkina, alkuna, alkohol, asid karboksilik, ester. Lepas tu kita belajar tentang apa lagi kat sini? Kita belajar tentang formula AM. Okay, formula AM. Jadi kena ingat di sini. Ingat siri homolog, ingat formula AM, ingat kumpulan berfungsi. Okey, ingat nama bagi kumpulan berfungsi. Okey, di mana kalau kita tengok kumpulan berfungsi untuk ana ialah ikatan tunggal antara atom karbon. Kalau ina, ikatan ganda 2 antara atom karbon. Kalau una, ikatan ganda 3 antara atom karbon. Kalau alkohol, hidroksil. Kalau karboksilik, karboksil. Okey, kalau ester, karboksilat. Okey, ni kita belajar 2 minggu lepas. Okey. Kemudian kita belajar juga berkenaan dengan macam mana nak namakan sebatian karbon. Kalau C1, okey, bilangan C. Nama dia bergantung kepada bilangan C. Kita belajar C1 sampai C10. Kalau 1 nama dia met, kalau 2 at, kalau 3 prop. Jadi kalau akhir dia ni, okey, kalau kita nak namakan siri homolog ni, akhir dia kalau kumpulan ana, dia kena ana. Kalau C2, dia akan nama etana. Okey, kalau ina, kumpulan ina. Kalau una, okey, nama belakang una. Kalau alkohol, nama belakang ol. Kalau asid karboksilik, nama belakang oid. Kalau ester, nama belakang owat. Okey, mana kalau C ni, okey, kalau kita ambil C equal to 2, kalau asid dia akan jadi asid karboksilik, kalau E2 ni et. Okey, so dia akan jadi etanoid. Etanoid. Kalau alkohol dia akan jadi pentanol. Kalau C dia sama dengan 5. Pentanol C sama dengan 5. Okey, kalau alkuna C2 dia akan jadi etuna. Okey, hot tu basic ni. Okey, kemudian kita belajar apa lagi 2 minggu lepas? Kita belajar tentang tindak balas. Okey, tindak balas apa dia? Alkana, alkina, alkuna dengan oksigen berlebihan. Okey, yang ni kita continue. Okey, sebelum pada ni bila kita belajar ni kita dah bincang dah soalan-soalan ini. Bila dia soalan ini dia minta, okey, dia minta macam mana dia suruh awak, okey, suruh awak lukis, okey, formula struktur bagi dua isomer. Kita dah belajar dah sebelum pada ni dan kita dah jawab dah beberapa soalan ni, kita dah jawab dah, okey, sebelum pada ni. Okey, so kita pergi kepada hok kita belajar minggu lepas. Okey, minggu lepas kita belajar tentang sifat kimia. Hok ni pun kita kena ingat. Okey, kita kena ingat, kena ngapa hok ni. Di mana sifat kimia bagi hidrokarbon. Contohnya ana, ina, una, alkohol. Bila dia react dengan oksigen berlebihan, kita panggil pembakaran. Hasilnya kalau berlebihan, hasilnya 2 saja, karbon dioksida dengan air. Okey, kalau kita ambil contoh etina react dengan oksigen, hasilnya karbon dioksida dengan air. Apa-apa pun bila react dengan oksigen, hasilnya karbon dioksida dengan air. Kalau cikgu ambil alkohol, contohnya cikgu ambil C3H7OH iaitu propanol. Bila dia react dengan oksigen, hasilnya 2 saja iaitu karbon dioksida dengan air. Bila kita andaikan tindak balas itu dalam oksigen yang berlebihan. Okey, lepas tu tugas yang kita yang kedua adalah untuk kita seimbangkan. Bila nak seimbang persamaan, cikgu kata mula-mula kita imbang C dulu. C ada 3, tak 3 depesi karbon dioksida supaya C balance.
Kemudian kita imbang H pula. H ada 7 campur 1, 8. Nak suruh H 8, letak 4 sini. Maka H sudah seimbang. Lepas tu barulah kita imbang O. O kat sini 3 kali 2 ne, 4 kali 1, 4. So ne tambah 1, 10. Maka nak suruh sebelah bahan ini 10, maka O kat sini dah ada 1. Jadi O kat sini kena 9 lah. Sebab campur 2 tu kena jadi 10. Biar sama kiri kanan. Jadi nak suruh jadi 9 sini, kita letak 9 per 2. Sebab 9 per 2 kali dengan 2 adalah sama dengan 9. Okey, ni persamaan kimia dia. Okey, lepas tu baru ni kita pergi kepada satu-satu. Iaitu kita ambil Ana. Ana kita belajar dia hidrokarbon tepu. Kenapa kita kata hidrokarbon tepu? Sebab dia hanya ada ikatan tunggal antara karbon atom. Jadi dia melalui 2 tindak balas kimia ataupun sifat kimia dia ada 2. Yang pertama pembakaran, yang kedua tindak balas penukar gantian. Penukar gantian ini adalah bila dia react dengan halogen. Tetapi nak react itu dia perlukan sinaran matahari iaitu ultraviolet untuk dia boleh react dengan Ana. Okey, ni dia punya mekanisme dia untuk hasil tindak balas bagi alkana. Maknanya bila ada UV maka halogen ini akan jadi radikal. So radikal akan attack C, maka H keluar, C akan ambil tempat H. Jadi 1 Cl masuk, lepas tu 2 Cl masuk, kemudian 3 Cl masuk, kemudian semua H sudah diganti dengan Cl. Ini kita panggil tindak balas penukar gantian dalam alkana. Okey. So kita pergi kepada alkina pula. Alkina oleh kerana dia hidrokarbon tak tepu, iaitu ia mempunyai ikatan double, ikatan ganda 2 antara karbon atom, maka dia menjadi hidrokarbon tak tepu. Sama juga dengan Una. Tapi Una kita tengok dia tak pergi kepada sifat kimia dia. Okey, Ina ni selain daripada pembakaran yang kita nampak tadi, oleh kerana dia hidrokarbon tak tepu, maka dia boleh melalui tindak balas penambahan. Penambahan yang pertama dengan hidrogen. Kita panggil penghidrogenan. Okey, di mana ikatan double putus, maka H masuk. Yang kedua kita panggil tindak balas penambahan dengan halogen. Kalau bromin, nama dia pembrominan. Kalau klorin, nama dia pengklorinan. Okey, kalau iodin, nama dia penayodinan. Okey, kalau bromin, mana bromin masuk dekat ikatan double. Ikatan double ni putus, maka bromin masuk. Sama juga dengan air. Air, ni situasi ni gas belaka. Tindak balas ni gas belaka. Okey, kalau hidrogen tadi perlukan nikel sebagai mangkin suhu 180 degree Celsius. Kalau dengan bromin tak perlu apa-apa. Tambah je, dia boleh bertindak balas terus. Kalau dengan air, perlu. Air ni dalam keadaan apa? Dalam keadaan gas, iaitu kita panggil steam. Okey, steam. Okey, di mana dengan kehadiran asid fosforik sebagai mangkin, suhu 300 degree Celsius, tekanan 60 atm barulah tindak balas berlaku. Macam mana tindak balas berlaku? Kita tahu H2O ni kita ada H dengan OH. Maka ikatan double ni putus, maka H masuk 1C, OH masuk di 1C sol lagi. Jadi pada etina, so dia akan jadi etano, dia akan jadi alkohol. Okey. Dan yang keempat, okey, dia punya persamaan kimia yang keempat adalah bila dia react dengan air tetapi ada kehadiran larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, maka air ni dia ada H dengan O macam tadi juga, tetapi kalium manganat 7 berasid ni bagi O satu lagi. So dia ada 2 OH kat situ, jadi nama dia akan jadi etan 1,2-diol. Okey, tapi dia masih lagi dalam kumpulan alkohol. Jadi ni 4 sifat kimia bagi alkina untuk tindak balas penambahan. Okey, selain daripada pembakaran tadi. Okey, ni kita belajar minggu lepas lah. Okey, selain daripada pempolimeran. Nanti kita akan tengok kalau ada pempolimeran. Okey, alkohol sama.
Dia melalui tindak balas pembakaran, tetapi alkohol ni awak kena ingat dia tak ada jelaga dia terbakar. Sebab itu alkohol dikenali sebagai bahan api mesra alam sebab dia mudah terbakar. Okay, kemudian sifat kimia lagi untuk alkohol, dia boleh react dengan asid karboksilik, dia akan menghasilkan ester. Hanya kita bincang minggu lepas ni, di mana contoh alkohol kita ada etanol, asid karboksilik kita ada asid butanoik, bukan pro ni, C ada 4 ni, 3 campur 1 4. Okey, ni nama dia etanol. Ni nama dia asid butanoik. Jadi apa yang berlaku dekat alkohol ini, H yang keluar, dekat asid karboksilik, asid karboksilik OH yang keluar. Maka kita tulis dulu asid karboksilik tu, C3H7CO. Lepas tu ambil hak ni pula, OC2H5. H dengan OH becomes water. Nama dia punya sebatian kita tengok di belakang dulu. C ada 2, dia akan jadi etil. Etanol dia akan jadi etil. Butanoik dia akan jadi butanoat. Tu nama bagi ester yang terbentuk apabila etanol bertindak balas dengan asid butanoik. Iaitu nama esternya etil butanoat. Okey, di mana kumpulan alkohol ni dia akan jadi kumpulan alkil. Okey, alkil. Okey. So kita pergi kepada seterusnya. Okey, asid karboksilik pula. Asid karboksilik dia sama dengan asid lain. Okey, sebab dia asid. Bila asid kita pergi kepada sifat kimia bagi asid, iaitu bertindak balas dengan logam reaktif, hasil garam dan gas hidrogen, bertindak balas dengan logam karbonat, hasil garam, air dan gas karbon dioksida, bertindak balas dengan logam oksida, hasilkan garam dan air, bertindak balas dengan base ataupun alkali, hasilnya garam dan air. Ni kena ingat belakang ni. Dan bertindak balas hok ni. Hok ni satu iaitu seperti dengan sifat kimia bagi alkohol tadi. Kalau sifat kimia alkohol tadi, alkohol bertindak balas dengan asid karboksilik menghasilkan ester. Satu lagi di bawah asid karboksilik. Asid karboksilik ini bertindak balas alkohol hasilkan ester dan juga air. Kena ingat belakang. So, bila kita ingat, barulah kita boleh pergi kepada soalan. Okey, selesai dah ni. So, dah tak ada, kita pergi kepada soalan. Okey, kita bincang banyak dah minggu lepas soalan dia dan cikgu tinggal. Okey, cikgu tinggal soalan untuk awak jawab. Okey, awak print ke ataupun awak salin soalan ni? Awak tak ada kemudahan, tak kena salin lah. Cikgu pun tak boleh nak buat gapo lah. Bila kalau bersemuka tu lain lah. Cikgu boleh tolong photostat ke rezu ke soalan. Tapi bila dah dekat dia lagu ni kena buat sesuatu lah awaknya. Okay, kalau awak duk tengok saja gini tak jadi. Okay, so kita tengok soalan, contoh soalan. Rajah 9 menunjukkan bagaimana sebatian G. Okay, sebatian G terbentuk daripada satu alkina. Okay, maknanya sebatian G ni terbentuk daripada alkina. Kita pun tengok flow dia. Okay, flow dia. Campur air, kehadiran asid fosforik. Ni bagai kena ingat belakang. Kalau tak ingat tadi memang tak boleh nak jawab soalan ni. Kena ingat. Jadi asid fosforik, suhu 300, lepas tu ada 60 atm. Kita pun tengok sifat kimia tadi. Tidak duduk sini. Okey, sifat kimia tadi. Mana sifat kimia tadi? Ni. Sifat kimia. Nampak dah ni hak cikgu letak ni. Ni. Kalau tak ingat ni, asid fosforik, suhu, tekanan. Dari ina, dia jadi apa? Jadi O. Jadi alkina, jadi alkohol. Hak tu kita kena ingat ni. Kalau kita tak ingat, memang kita tak boleh nak jawab soalan ni. Kita tengok saja. Jadi kalau kita ingat, barulah kita boleh jawab. Jadi daripada sini kita tahulah bahawasanya alkina ni bila dia lalu dia tindak balas dengan air, bila ada asid fosforik, ada suhu sebanyak ni, ada tekanan sebanyak ni, maka sebatian F ini adalah alkohol. Alkohol. Kita tak tahu alkohol apa sebab dia kata alkina.
Okey, satu lagi cikgu tak bagi tahu ke awak adalah serpihan porselin. Bila dia lalu atas serpihan porselin. Ini diagram ni cukup popular. Awak kena ingat ni. Ni diagram ni. Diagram ni di mana kita ada alkohol ni. Okey, kita ada alkohol. Satu lagi cikgu tak buat dalam dalam apa tu? Dalam nota awak tu, iaitu kat sini kita ada kapas kaca. Kalau ingat balik, kapas kaca dicelup dalam alkohol. Lepas tu tengah ni kita ada serpihan porselin. Lepas pada tu, kita pun klem dia. Kita panah. Lepas tu, kita alihkan yang terbebas ni. Okey. Kumpul dalam tabung uji. Ni kumpul dalam tabung uji. Masuk dalam ni. Okey, klem dia supaya dia tidak boleh terbalik. Okey, kita pun. Okey. Ni. Ni apa ni? Ini adalah air. Ni. Lepas tu kita pun tutup. Tutup dia ni. Tutup dengan gabus. Ni separuh saja gabus tu tergelai dalam dalam tabung didih tadi. Okey. Jadi bila kita panah alkohol untuk yang ni, bila kita panah saja alkohol ni, panah porselin, alkohol pun panas. Bila alkohol panas, dia jadi gas. So, dia pun lalu. Alkohol pun lalu ke sini. Bila lalu sini, maka daripada alkohol ini, dia akan keluar menjadi alkina. Tu awak kena ingatlah. Daripada alkohol, lalu atas serpihan porselin panas, maka dia akan keluarlah alkina. Maka sebatian G ni kita tahu dia adalah alkina. Ni. Jadi kalau awak tengok awak tak boleh nak buat benda ni, memang awak tak boleh nak dapat jawab soalan. Soalan tak boleh jawab. Okey, kalau kita tak boleh nak keluarkan apa sebenarnya dia bagi dalam soalan. Jadi bila dia nak bagi, kita nak tahu apa dia bagi dalam soalan, hok tadi tu memang kita kena ingatlah. Okey, ingat. Kalau kita tak ingat, memang kita tak boleh nak jawab soalan ini. So soalan dia kata, namakan satu alkina yang mempunyai kurang dari 4. Ni kurang. Mana tak boleh ambil 4. Dia kata kurang. Bila kurang, kita boleh ambil lah sama ada C2 ataupun C3. C1 tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia membentuk alkina. C1 tak boleh sebab kalau alkina ni, dia kena mula dengan C2. Sebab dia nak ikatan double tu mesti dengan C2. Dia mula dengan C2. Dia tak mula dengan C1 alkina. Jadi C1 salah. Jadi di sini yang kita perlu ambil sama ada C2 ataupun C3. Katakanlah kita pilih C3. Cikgu pilih C3 ni. Okey. So soalan dia kata apa dia sini? Okey, bila kita pilih C3, soalan kata apa? Lukis formula strukturnya. Okey, lukis formula strukturnya. Jadi formula struktur untuk mana? Untuk alkina. Formula struktur untuk alkina. So kita boleh lukislah. Katakanlah kita C sama dengan 3. Jadi kita kena ingat apa dia alkina ni. Kita kena ingat apa dekat alkina ni. Kita kena ingat tentang formula AM. Apa dia formula AM untuk alkina? Okey, bagi jawapan seorang. Formula AM bagi alkina. Amna Amalin. Formula AM bagi alkina. Adenin. Awak dengar kata cikgu ni? CN. H2N. CN. H2N. Okey, CN H2N. Jadi kalau C equal to 3, C3, H berapa?
6. 6. Dapatlah 1. Bila kita dapat formula, dia punya formula kimia bagi kita ambil C3 tadi, barulah kita boleh lukis formula struktur dia. Sebab kita pilih C3 tadi kan. Jadi kita pun lukislah formula struktur C ada 3. Oleh kerana dia kumpulan inat, dia mesti ada ikatan double. Maka kita pun pilih H dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukuplah C3H6. Okey. Selesai. Kemudian kita pergi kepada soalan. Okey. Silap. Silap mana? Markah tak penuh ni. Cikgu jawab tak penuh ni. Cuba tengok. Markah baru cikgu dapat 1 saja. Mana silap dia ni? Namakan. Cikgu tertinggal yang mana? Cikgu tertinggal yang mana? Namakan. Namakan. Cikgu tertinggal namakan. Okey ni. Dia nak 2 soalan ni. Lukis dengan nama. Cikgu lukis saja. Cikgu tak buat nama. Nama dia apa sini ni? Apa nama dia ni? Azianti? Nama apa kalau C3? Azianti? Fazlin? Atila? Atila tak masuk. Anis Kristina? Kalau C3? C3 dia prop. C3 ni dia prop. Kalau C2 dia act. C3 prop. Tu kena ngapa. Tu kalau tak ngapa memang tak boleh nak jawab ni. Oleh kerana dia kumpulan ina, maka letak ina je kat belakang. So nama dia akan jadi propina. Okey, selesai soalan yang pertama. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Berdasarkan jawapan dalam 9A1, apakah nama sebatian bagi F dengan sebatian G? Okey, sebatian F dengan sebatian G. Okey, apa nama sebatian F dengan sebatian G ni? Dia nak tahu nama bagi sebatian F dengan sebatian G. Okey, siapa nak jawab? Sebatian F ni apa? Sebatian G ni apa? F tu apa dia? Apa dia F tu? Fazlin? Alkohol. Ialah alkohol, tapi nama spek nama dia. Bila kita kata kalau alkina ni namanya adalah propina. Okey, so alkohol F tu nama ke apa? Ni. Sebatian F tadi kita tahu dah alkohol kan? Okey, tetapi nama dia ke apa dah? Alkohol tu adalah siri homolog dia. Nama ke apa F tu? Adenin. Nama ke apa F tu? Adenin? Senyap pula dah adenin ni. Siapa lagi ada ni? Propanol. Propanol. Siapa dia jawab propanol tu? Fazli. Fazlin. Okey. Sebab dia kumpulan alkohol. Kalau dia propina, sini akan jadi F ini adalah propanol. Okey. G kalau dia pula G. G ke apa dia pula G? Propina. Propina semula. Propina semula. Propina semula.
Jadi gitulah kita nak jawab soalan ni. Dia main lagu tu je. Jadi bila kita ingat belakang, kita akan nampak mudah je sebenarnya sebatian karbon ni sebenarnya. Tapi proses nak ingat tu kena ambil masa sikit. Okey, kena usaha sikit. So, apakah nama sebatian F? Maka nak jawab ni, cikgu kata gana, cikgu kata tulis dulu. Kalau kita nak jawab tu. Sebatian F, apa dia? Okey. Propanol. Baru tulis. Lepas tu sebatian G, apa dia? Sebatian G adalah propina. Okey, selesai untuk 2 markah. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Dia kata nyatakan 3 sifat kimia bagi sebatian F dan 3 sifat kimia bagi sebatian G. Okey, banyaknya dimintanya. Okey, sebatian kimia untuk sifat kimia untuk propanol. Maknanya untuk propanol dengan untuk propina. Jadi kita buatlah. Okey, sifat kimia untuk propanol, alkohol. Lepas tu kita kata apa dia? Nyatakan. Nyatakan tak payah buat persamaan kimia. Okey, so kita kata apa dia? Okey, propanol bertindak balas dengan oksigen berlebihan menghasilkan apa dia? Menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Ni semua pun boleh. Okey, sifat kimia dia. Yang kedua, kalau kita tengok tadi yang kedua, kita boleh buat hak ni. Ni, yang kedua, hak ni. Ni. Ni tindak balas apa dia kalau buai air. Kita panggil tindak balas pendehidratan. So, kita boleh kata propanol mengalami tindak balas pendehidratan. Menghasilkan propina. Dan yang ketiga, hok cikgu kata tadi, iaitu asid karboksilik. So, propanol bertindak balas dengan asid karboksilik menghasilkan ester. Itu sifat kimia. Bila kita sebut sifat kimia, dia bertindak balas menghasilkan bahan baru. Okey. Lepas tu kita pergi kepada yang kedua pula. Yang kedua kita nak tulis sifat kimia. Sifat kimia bagi sebatian G. Apa dia sebatian G tadi? Iaitu propina ataupun alkina. Ini propanol ataupun alkohol. Okey. Yang pertama, serupa ni hak ni. Sebab semua sebatian karbon dia mengalami tindak balas pembakaran. Iaitu dia bertindak balas dengan oksigen. So kita boleh kata apa dia? Okey. Propina bertindak balas dengan oksigen berlebihan. Okey, menghasilkan gas karbon dioksida dan air, H2O. Yang kedua, dia mengalami tindak balas penambahan. Alkina ni, penambahan apa dia? Boleh dengan hidrogen. Okey, boleh dengan hidrogen. Okey, macam yang ni. Ni. Alkina dengan air pun tak apa. Alkina dengan hidrogen pun tak apa. So, katakan dengan hidrogen. So, kita katakan dia. Okey. Propina bertindak balas dengan gas hidrogen. Okey. Menghasilkan apa dia? Propana. Kalau kita nak situasi pun boleh. Iaitu suhu
180 degree Celsius. Kemudian tekanan ataupun mangkin. Tidak tekanan, kat sini mangkin. Okey. Mangkin adalah nikel. Tu. Yang ketiga, kita ambil tindak balas penambahan. Contohnya, propina. Okey, bertindak balas dengan bromin. Air bromin. Menghasilkan. Okay, so kita katakan dia 1,2 di bromo propana. Okey, macam mana dia boleh jadi 1,2 di bromo propana? Kita ambil propina. 1, 2, 3. Ikatan dua duduk sini. So sini H, sini H, sini H, sini H, sini H, sini H. Bila dia react dengan bromin, so ikatan dubel tu putus. So 1, 2, 3. Bila ikatan dubel putus, biat pun masuk. Biat pun masuk. Ni kita panggil tindak balas penambahan. Masuk je. Tak ada gapo-gapo pun tubik. H tak keluar pun. Jadi biat je masuk. Jadi bila kita nak menamakan dia, maka lagu mana cara kita nak nama, kita bilai rantai panjang. 1, 2, 3. 3. 3 ni maknanya dia prop. Tak ada double bond, dia propana. Tetapi dia ada biat ni. Duduk mana? Karbon nombor 1 se. Karbon nombor 2 se. Oleh kerana 2 dia akan jadi di. Bromin dia akan jadi bromo. Tu dia kata 1, 2 di bromo propana. Gitu. Sebab kita ambil propana tadi. Okay. Lepas tu kita boleh kata pula bertindak balas dengan wap air, dengan kehadiran larutan kalium manganat 7 berasid, sebagai reagen lah, menghasilkan 1, 2, propan 1, 2 diol. Tu kita ingat. Kalau kita tak ingat, memang kita tak boleh nak jawab lah soalan ni. Tu je cikgu boleh royak. So cikgu minta awak buat soalan mana pula? Cikgu mesti ada tanda. Soalan ni. Soalan ni. Jadual 5 menunjukkan sifat 4 sebatian organik. Setiap sebatian mempunyai 3 atom karbon. Nampak tak dia punya clue ni, garis lalu. 3 atom karbon per molekul. 3 je dia kata, 3. So dia kata kasih larut campur dengan air. Terbakar dengan nyalaan biru. Kalau nyalaan biru larut campur dengan air, ini adalah kumpulan alkohol selalu. Sebab dia nyalaan biru maknanya ia tak ada jelaga. Kita tahu dah yang tak ada jelaga ia adalah alkohol. Maka kita letak selalu alkohol. Dan alkohol pun memang dia larut dalam air. Larut dalam air. Kenapa alkohol larut dalam air? Sebab dia boleh mengikat ikatan hidrogen dengan air. Tu kita belajar dalam tajuk ikatan kimia tu. So kita tengok X pula. Dia kata larut dalam air bertindak balas dengan zin menghasilkan gas hidrogen. X ni apa dia? Kalau dia boleh bertindak balas dengan zin menghasilkan gas hidrogen. Maka siri homolog bagi X ni apa dia? Siapa nak jawab? Apa siri homolog bagi X? Kalau dia kata bertindak balas dengan zin menghasilkan gas hidrogen. Apa dia? Apa dia? Nurin? Nurin ada kan? Ke Nurin tak masuk hari ni? Nurin? Siapa nak jawab kat sini? Kalau dia kata bertindak balas dengan zinc, ni zinc apa zinc ni? Zinc adalah logam. So bila logam, X ni apa dia? Siri homolog apa X ni? Siapa nak jawab? Awak tak ngapa ni cikgu rasa. Kalau tak ngapa agak memang susah lah soalan ni. Cepat sikit tengok nota tu. Buat nota ke tidak Buat nota ke tidak? Belek nota tu.
Gapo dia? Siri homolog gapo dia kalau bertindak balas dengan logam menghasilkan gas hidrogen? Okey, siapa ni ada jawab ni? Adening? Awak tulis dekat itu tu cikgu tak nampak sebenarnya sebab cikgu buka iPad ni cikgu tak nampak dah kalau siapa berkomunikasi dalam apa tu dalam chat tu. Kena waktu kena itu kena catch, kena buka mic tu catch. Cepat sikit, X ni apa dia? Cikgu catch sore ke ni? Adening? Kau tak ada belakang dah ni? Ha? Elisa? Elisa? Ya, cikgu. Ha, apa dia X ni? Ramai dah keluar ni. Ada ni orang je kita ni. 7 dengan cikgu. Apa dia X ni? Kalau dia kata bertindak balas dengan logam. Jadi kalau dia kata bertindak balas dengan logam, X ni apa dia? X ini adalah asid karboksilik. Ha, okey. Lepas tu dia kata yang TY pula tidak larut dalam air tetapi menyahwarnakan warna ungu lautan kalium manganat 7 berasid. Ha, jadi saat ni baru kita kata kalau bertindak balas dengan lautan kalium, okey, kalium manganat 7 berasid tadi cikgu tunjuk, okey. Yang ni adalah alkina. Ha, sebab alkina boleh mengalami tindak balas penambahan tadi. Okay, lepas tu kalau dia kata tidak larut dalam air, bau wangi ni adalah ester. Ha ni. Ha, jadi kalau tak boleh nak keluarkan benda ni, memang tak boleh nak jawab soalan. Jadi nak keluarkan benda ni, memang kita kena hafal dulu baru boleh keluarkan benda ni. Ha, jadi kena hafal dululah. Kalau tidak, memang tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab soalan. Okay, dan bila tak boleh nak jawab soalan, akan rasa susah lah. Okay, susah. Sedangkan benda ni tak susah kalau awak hafal. Kemudian lagi, bila dikata atom karbon ni ada 3. Bila 3, kalau dia kumpulan alkohol, maka apa nama W ni? Kalau atom karbon dia 3. Siri homolog dia alkohol. So W ni nama apa? Sebabkan W ni. Nama apa W ni? Propano. Okay, propano. Okay, X ni apa dia? X, apa dia X? Apa dia X ni? Cepat. Orang nak bear dah ni, cepat. X ni apa dia? Propanoid. Kena tambah asid kat depan. Asid propanoid. Okey, Y apa dia Y? Propina. Propina. Okey. Ester ni kita tak boleh nak bagi nama lagi sebab ester dia antara alkohol campur dengan asid karboksilik. Okey, jadi kita tak tahu lagi asid karboksilik. Okey, so kita tak tahu nama dia lah. Kalau kita consider alkohol ni C3, asid karboksilik C3, kita tahu nama. Tapi sini kita tak tahu lagi lah. Okey, so kita pergi kepada, bila kita dah dapat semua, kita pergi kepada soalan. Okay, dia kata, apa dia soalan? Dia kata berdasarkan jadual 5, nyatakan nama siri homolog untuk W, X, Y dan Z. 4 markah sini. Senang je lah. Jadi kalau sini kalau kita nak buat untuk senang, okay, kita boleh buat jadual pun tak apa. Buat jadual macam ni. Ni. Okay. So, kita buat sebatian.
W, X, Y, Z. Lepas tu, kita buat nama siri homolog. So, W ke apa dia tadi siri homolog? Kita dah tahu dah. Alkohol. Bukan nama propano. Dia nak nama bagi siri homolog. Jadi, kita tulis alkohol. S apa dia? X, asid karboksilik. Okey. Y apa dia? Y, alkina. Okey. Kemudian Z apa dia? Z, ester. Takkah mudah untuk dapat 4 markah? Mudah kan? Jadi bila kita dah selesai benda ni, mudah je lah soalan-soalan lain tu senang je. Okey. Kemudian cikgu tinggalkan awak suruh awak jawab soalan MRSM hot ni pula. Okey. So kita tengok apa dia nak bagi kat kita. Dia kata sebatian P campur dengan 1 dapat ni. 2 dengan air dapat ni. 3 dapat ni. Okey. Agak-agak P tu apa dia? Dia jawab dah sini. P tu apa dia P? Apa dia P? Apa dia P? Oh, memang tak boleh sungguh kau ni, Elisa? Oh, Elisa. Lisa? P ni apa, Lisa? Sekejap. Clue dek mana sini clue ni? Cari clue dulu. Dek mana clue? Bromin. Bromin ni clue ni. Boleh. Okey, sebatian P ni apa dia? Siri homolog. Ambil siri homolog P dulu apa dia? Alkina. Alkina. Boleh tak tu? Alkina. Maknanya tempat bromin tu ada gapo sebelum pada ni? Sebelum pada ni tempat bromin tu ada gapo? Tempat bromin ni ada gapo sini sebenarnya? Sebelum bromin masuk. Ada gapo? Hidrogen. Ada ikatan dubel. Okay. 1, 2, 3, 4. Bila bromin sebelum bromin masuk dia ada ikatan ganda 2 situ. Ikatan ganda 2. Okey ni. Ni. Dia asal ada gini. Barulah bromin boleh masuk. Kalau tidak bromin tak boleh masuk. Dia ada ikatan dubel tu. Okey, 3 ni tindak balas apa nama 3 ni? Maknanya alkina ni tambah gapo untuk dapat ni sebatian ni? Tambah gapo ni? Tindak balas 3 ni. Dia tambah gapo? Cepat sikit tambah gapo? Bromin. Tambah bromin. Bromin. Kalau tambah bromin nama tindak balas ni apa dia? Pembrominan. Pembrominan. Ni. Okey, kita teruskan jugalah. Okey. Selesai. Okey. Jadi maknanya nama dia kat apa tu sebatian P ni dia alkina. So alkina melalui tindak balas 1. Tindak balas 1 ni tindak balas apa? Dapat karbon dioksida dengan air. Tindak balas apa tindak balas 1 ni? Apa dia? Pembakaran. Pembakaran. Pembakaran ni tambah apa? Pembakaran tambah apa? Tambah apa? Tambah apa? Tambah apa? Pembakaran tambah apa? Senyap dah. Siapa dia? Cik Sani Adnin kan? Ke Fazlim? Ke Lisa? Lisa. Lisa. Okey, tambah apa tu? Pembakaran ni tambah apa?
Oksigen berlebihan. Tambah oksigen berlebihan. Seorang siapa tu? Fazlin. Fazlin. Pembakaran sini ni. Kejap. Tambah O2 berlebihan. Ni cikgu suruh buatnya. Jadi bila nak buat ni kita kena tengok nota kita, kita pun masuk sini. Okey. Lepas pada kita tengok ni, tindak balas 2 campur air. Jadi gapo Q ni? Q ni siri homolog gapo kalau campur air? Alkina campur air. Okey, alkina campur air. Q ni siri homolog apa bila alkina campur air? Jadi gapo alkina campur air? Campur steam. Awak tahu buat nota ke Campur steam ni, campur air ni. Alkohol jadi apa tahu campur air? Jadi alkohol. Okey, jadi alkohol. Tetapi dia perlu ada keadaan. Iaitu apa dia? H3PO4 ni sebagai mangkin suhu 300 degree Celsius, tekanan 60 atm. Barulah tindak balas boleh berlaku. Okey. Selesai. Kita dah keluarkan dah. Apa dia kita boleh dapat daripada sini. Cuma sekarang ni, bila dia kata kat sini C sama dengan 4, 1, 2, 3, 4, maka sebatian P ni C ada 4 juga. Bila C 4, jadi alkohol pun C 4 juga. 1, 2, 3, 4. Di mana cikgu nak letak OH? Jadi OH mesti kita tengok double bond duduk mana. Letak di mana-mana sama ada sini pun boleh, C sebelah pun boleh. Dia OH masuk situ. Okey, lepas tu H so masuk. Dia akan jadi alkohol. Ni. Ni. Gitu. Jadi kalau kita nak buat nama dia, nama bagi alkohol ni kalau kita nak buat, okey yang ni 1, 2, 3, 4, maka sebatian P ni nama dia adalah but-2-ena. But-2-ena. Bila dia jadi alkohol, kita pilih 1, 2, 3, 4. Okey, OH duduk di karbon nombor 2. Okey, tetapi C ada 4, dia akan jadi butan. OH duduk di karbon nombor 2. 2 ol. Okey. Sini pula 1, 2, 3, 4. Rantai panjang dia ada 4. So dia akan jadi but. Okey. So dia tak ada ikatan double, maka dia kumpulan ana, butana. Tetapi dia ada biat duduk di karbon nombor 2 so, nombor 3 so. Jadi 2, 3. Oleh kerana ada 2 biat, dia akan jadi dibromo. Dibromo. Jadi nama dia akan jadi 1, 2, 2, 3 dibromo. So dia akan jadi 2, 3 dibromo. Okey. Rantai panjang 4 but. Okey. No double bond ana. Nama dia akan jadi 2, 3 dibromo butana. Okey, itulah cara dia. Macam mana kita nak selesai soalan yang melibatkan sebatian karbon. So bila kita dah keluarkan apa sebenarnya soalan bagi ni lah soalan bagi kat kita. Kita panggil yang tersirat di sebalik yang tersurat. Jadi kalau kita tak boleh nak keluarkan yang tersirat, maka kita tengok saja je soalan dia. Okey, kita tengok saja je soalan dia. Okey.
So kita pergi ngelas sekali. Okey, last sekali cikgu bagi kat awak. Okey, soalan dia kita tengok semula lah. Okey, ni semua hak ni cikgu nak suruh awak keluarkan gapo dia yang tersirat di sebalik rajah apa tu 5. So kita tengok kat sini. Rajah 5 menunjukkan satu siri tindak balas. Okey, dia bagi dah. Tindak balas itu dia katakan apa dia? Butano. Sebatian C adalah satu hidrokarbon tak okey. Bagi butano. Okey. Titik sini ni. Okey, ni titik ni. Ya Allah. Titik ni. Okey, butano. Okey, so butano. Sebatian J adalah satu sebatian hidrokarbon tak terpu. Kita tahulah. Kalau dia tak royak pun kita boleh jawab. Kalau dia tak royak ni, dia potong ni. Kita tahu dah. Sebab apa? Sebab kalau butano lalu atas serpihan porselin, sini ni dia akan jadi apa dia? Dia akan jadi butina selalu. Butina selalu. Butina pula campur HCl, maka HCl masuk dalam butina tersebut. Butano pula melalui proses 1 campur kalium dikromat 6 berasid, maka dia akan jadi kat sini adalah asid karboksilik. Ni cikgu rasa cikgu tak royak juga ke awak ni. Iaitu asid karboksilik. Okey, bila dia alkohol melalui tindak balas yang dipanggil tindak balas pengoksidaan. Tambah kalium dikromat 6 berasid, maka dia akan jadi asid karboksilik. Asid karboksilik kalau C4, dia akan jadi asid butanoik. Okey, asid butanoik. Okey, so bila kita nak pergi kepada proses ni kita kena ingat ni adalah pengoksidaan. Okey, hak ni bila dia daripada ada OH jadi tak ada OH, dia kita panggil pendihidratan. Okey. Maknanya kalau kita lukis kan 1, 2, 3, 4. So katakanlah OH duduk di karbon nombor 1. Okey, kalau kita lukis sini. Okey, ni lukis. Lukis ni. Okay, so ni. Okey. Bila lalu atas serpihan porselin, OH ni keluar. H pun keluar. 2 ni tubik. Maka apa yang berlaku kat sini? 1, 2, 3, 4. Di sini akan jadi ikatan double. Bila OH dengan H ni keluar. So ni H asal. Ni H asal. Okey, H ada lagi. H ada lagi. H ada lagi. Okey, ni H ada lagi. H ada lagi. H ada lagi. Bila ditambah dengan HCl, nama dia adalah tindak balas apa? Tindak balas penambahan. Okey, maka okey, 4 dekat ikatan double ni. H dengan Cl masuk. H masuk so, Cl masuk so. So dia jadi H asal, H asal, H asal ni. H, ni H, kemudian ni H, ni H, ni H. Tu. Kalau kita nak panjangkan. Okey, tambah. So kalau kita nak tengok nama dia. Okey, sini pula kalau dia campur O, dia akan jadi lagu mana ni? Okey, so dia akan jadi 1, 2, 3, 4 juga. Tidak lebih lah. Sebab asal dia sifat. Jadi hasil dia mesti sifat belakang. Sifat tetapi hujung dia akan jadi ikatan double OOH. Ni menunjukkan kumpulan berfungsinya ada COOH, maka ia sudah menjadi siri homolog asid karboksilik. Okey, lepas pada tu nama pula bila butano, sini akan jadi butina. Ni bukan nama IUPAC. Okey, ni nama dia apa dia? Nama dia chlorobutana. Ni nama dia apa dia? Asid butanoik. Ni bukan nama IUPAC. Tapi kalau kita nak buat nama IUPAC, okey, kalau kita nak buat nama IUPAC. Nama IUPAC kita kena royak OH duduk mana? OH duduk di karbon nombor 1. So dia akan jadi butan 1-ol. Yang ni dia akan jadi
Okey, 1 ena. Yang ni dia akan jadi 1 kloro. Apa 1 kloro? Sebab Cl duduk di karbon nombor 1. Jadi 1 kloro barulah butana. Asid butanoik tak ada nama IUPAC. Kita hanya kata asid butanoik sahaja. Okey. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya cikgu? Ada Ya. soalan cikgu tak ada? Boleh faham ke setakat ni? Boleh. Banyak dah cikgu dah bincang ni. Okey, nanti cikgu akan bagi soalan Kok ni dia banyak kepada calculation ni. Ni calculation ni. Calculation kita pergi semula. Okey. Okey, jadi cikgu akan snap soalan masuk dalam Telegram. So awak jawab, awak hantar ke cikgu sebelum ni lah. Sebelum hari Ahad. Boleh ni? Cikgu bagi masa esok sampai ke petang. Okey, so hantar malam esok ke cikgu. Okay, so cikgu tak ada gapa-gapa. Kita berhenti setakat ni lah. Okay, semua. Assalamualaikum. Cikgu. Terima kasih cikgu. Lain tak apa molek ke cikgu dengar tergelak timbul suara awak?